Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat kembali ke Madu Channel 1000 kasih. Okay, ke channel Madu 1000 kasih tuan-tuan . Okay, hari ni petang ni saya sedikit terpanggil lah. Saya nak buat live yang kedua petang ni. Live yang kedua petang ni untuk memberi tip tuan-tuan, 3 tip, 3 kaedah, 3 cara untuk mengelak daripada stroke ketika bangun tidur. Ini dia punya proses dia tuan-tuan . 3 tip atau 3 kaedah, 3 cara untuk mengelak daripada stroke ketika bangun daripada tidur. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita pergi praktikal dan kita pergi ambil beberapa tip, terlebih dahulu saya nak tahu energi daripada tuan-tuan. Apa khabar semua? Orang Kota Tinggi, orang di Pengerang, orang Johor, apa khabar? Okey, apa khabar orang orang Melaka, okey, orang Perlis, orang Morep, orang Bacok, orang Kelantan. Okey, tak lama lagi ni nak raya. Okey, kepada bonda dan ayah anda di Bacok, anak dia terlebih dahulu mohon 10 jari, mohon maaf kami tak dapat balik disebabkan kegangan faktor COVID ni yang kita tak dapat nak balik ke sana. Tapi kami doakan semoga ayah anda bonda kat sana juga berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Okey, bonda dan ayah anda harap dapat jaga kesihatan, dapat jangan ke mana-mana lah, limitkan perjalanan tersebut. Okey tuan-tuan, hari ni kita nak kongsi dengan tuan-tuan tips bagaimana kita nak jaga ataupun kaedah untuk mengelak daripada stroke ketika bangun daripada tidur. Okey tuan-tuan . Okey, pertama sekali saya kenalkan diri saya. Saya Azmi bin Abdul Hashim, salah seorang daripada founder Madu 1000 kasih. Kepakaran saya adalah menunjuk anda kaedah cara pemakanan madu yang betul kepada mereka yang sayangkan ibu mereka, sayangkan ayahanda mereka, sayangkan ahli keluarga mereka, anak-anak mereka, dengan cara kaedah pemakanan madu yang betul agar kesihatan mereka sihat dan segar sepanjang masa. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, hari ni saya nak bagi tuan-tuan tips, 3 tips. Okey tuan-tuan, 3 tips kaedah apa yang perlu kita lakukan ketika kita bangun daripada tidur untuk mengelak berlakunya stroke. Stroke ni maknanya kadang-kadang stroke ni berpunca ada sebelum stroke tu ada proses-proses ni yang menyebabkan berlakunya stroke. Okey, disebabkan circulation darah kita, perjalanan darah kita tidak lancar dan sebagainya lah. Okey, saya bukan nak bincangkan pasal tu, cuma saya nak tunjukkan kaedah kita menghindari tuan-tuan . Kita menghindari daripada kita bangun daripada tidur, daripada stroke, daripada terjatuh dan sebagainya, daripada pitam, daripada sakit. Ada tak kat sana yang kalau bangun daripada tidur rasa sakit-sakit badan, kadang-kadang bangun daripada tidur rasa macam nak pitam kan. Kadang-kadang bangun daripada tidur rasa berat badan, semut-semut kan, rasa semut-semut kaki, kebas-kebas. Itu semua adalah tanda-tanda tuan-tuan, tanda-tanda awal yang kita perlu cegah daripada awal dengan 3 tips yang saya nak beritahu. Dia ada banyak tips yang sebenarnya, tetapi ini adalah salah satu tips yang mudah yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan supaya kesihatan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini. Okey, pertama sekali saya nak beritahu, ketika kita bangun daripada tidur, apa yang perlu kita lakukan? Bangun saja daripada tidur, apa yang perlu kita buat? Bangun saja daripada tidur. Okey, selamat datanglah. Sebelum tu kita ucapkan tahniah lah kepada Sazwan, kawan-kawan kita ni. Okey, kita kawan-kawan, kita yang sebenarnya kita nak bagi tip, 3 cara untuk mengelak berlakunya stroke ketika bangun daripada tidur. Kita minta kongsikan, mudah-mudahan perkongsian ini sangat bermakna tuan-tuan kepada ibu bapa, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada isteri kita.
Okey, apa dia punya... Oh, Hafiz Halim. Okey, selamat datang ke Hafiz Halim. Bahar. Okey, selamat datang kepada Bahar. Okey, Kasman. Okey, semua selamat datang lah Kasman semua. Okey. Okey, saya tak nak buang masa. Saya nak sebutkan tips yang pertama. Apa tips yang pertama ketika kita bangun tidur? Of course, kita sebagai seorang Islam, ketika bangun kita daripada tidur, pertama-tama sekali sebelum kita bergerak apa-apa, kita buka air mata kita, hendaklah kita menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan. Tak kiralah dengan baca doa, kan, baca doa bangun tidur, atau kita baca subhanaka la ilaha illa anta, dan astaghfirullah boleh juga, ataupun kita baca alhamdulillah masya-Allah la quwwata illa billah, ataupun alhamdulillah ya Allah, syukur aku kepada Engkau ya Allah kerana Engkau telah memberi aku peluang untuk aku hidup lagi, Engkau telah beri peluang untuk aku bernafas lagi. Kepada orang Islam pun sama juga. Kepada orang Islam, okey, Hairul Fahmi, selamat datang. Kepada orang Islam pun, kepada orang yang bukan Islam pun boleh juga menggunakan teknik yang sama, bersyukur pada Allah, bersyukur pada Tuhan, kerana kita diberi peluang untuk meneruskan kehidupan seterusnya. Okey. Yang pertama, tip yang pertama, secara teori saya bersiap lagi, saya tunjukkan secara praktikal dia. Yang pertama, celik aja mata, sebut nama Allah Taala, kan? Alhamdulillahillazi ahya ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Boleh juga kita baca doa tu. Tak ada masalah. Apa saja. Bangun saja tidur, buka aja mata, sebut nama Allah Taala. Syukur kerana Allah Taala telah beri kita peluang untuk meneruskan kehidupan. Okey. Tarik nafas, lepas tu tarik nafas 2-3 kali, 1-2 kali, 1 hingga 3 kali. Tarik, masa kita baring tu kita tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Sebanyak 3 kali kita ulang tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan pergerakan. Di atas katil juga kita akan melakukan pergerakan. Pergerakan yang ringkas, maknanya untuk supaya perjalanan darah kita daripada kaki bawa ke jantung kita, bawa ke kita punya otak kita berjalan dengan lancar. Itu adalah pergerakan. Kita akan tunjukkan seterusnya lah. Itu adalah teknik yang kedua. Tip yang kedua. Yang ketiga adalah tip, cara dia adalah dengan mengambil air minuman sikit tuan-tuan. Kita ambil air minuman, kita ambil 2-3. Satu, kita ambil minum berserta dengan madu. Madu kelulut asli daripada madu seribu kasih lah. Okey, kita ambil air, kita sedapkan madu di tepi katil kita. Dan pastikan juga bila kita sediakan air berada di tepi katil kita ni, kita tutup. Kita tutup jangan biarkan terbuka. Tak baik kita biar terbuka. Kita tutupkan air kita tutupkan air ni supaya jangan ada benda-benda yang tak elok masuk lah, kan. Okey, itu yang ketiga. Okey, sekarang saya nak tunjukkan praktikal dia. Bagaimana yang saya katakan tadi, tiga perkara yang perlu dilaksanakan sebelum bangun tidur, ketika bangun tidur, untuk mengelak daripada stroke. Tuan-tuan, untuk mengelak daripada stroke. Okey, yang pertama, okey, saya tunjukkan kat sini. Okey, bila kita baring, kita tidur, kita dalam keadaan baring ataupun kita dalam keadaan mengiring sekalipun, kita celik saja mata, kita menyebut nama Allah Ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillah. Bagi orang yang bukan Islam boleh menyatakan kesyukuran pada Tuhan, bahawa Tuhan dalam beri dia peluang kehidupan untuk meneruskan kehidupannya. Ini yang pertama. Pertama sekali, jangan buat-buat apa lain-lain pergerakan. Kita bangun saja, sebut nama Tuhan dulu. Itu yang utama, tuan-tuan. Yang kedua, okey, yang kedua adalah pergerakan. Saya nak ajar macam mana tuan-tuan pergerakan ketika bangun tidur. Mula-mula sekali kita bangun tidur, kita bergerakkan kaki kita. Kita gerakkan, nampak ni, kaki kita, belah hujung kaki kita, putar-putarkan kaki kita. Kita gerakkan tangan kita, okey, putarkan kaki kita. Kita gerakkan tangan kita. Kita bengkokkan kaki kita kanan dan kiri sambil menarik nafas. Tarik nafas. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Buatlah sekurang-kurangnya 3 kali, tuan. Sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Okey, selesai kita tarik nafas tu, kita akan pusingkan badan kita. Pusingkan badan kita. Antaranya adalah kita pusingkan macam ni saja. Pusingkan ke kanan,
Okey, ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali. Kita pusingkan badan kita macam ni. Okey, mudah saja tuan-tuan. Kita ulang 3 kali, sekurang-kurangnya 3 kali. Kita gerakkan badan kita sambil menarik nafas. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Tuan-tuan ini kaedah yang mudah saja. Tak perlu nak melompat-lompat, tak perlu nak ni, tak perlu. Okey. Masih lagi dalam di atas tempat tidur, tak kira lah tempat tidur kita atas katil ke, atau tikar mengkuang ke, atau toto ke, kaedah dia adalah sama sahaja. Seterusnya, pergerakan yang sama lagi, masih di atas katil dengan menyarap. Menyarap tuan-tuan menyarap. Okey, menyarap. Menyarap ni sangat bagus. Dia bukan saja bagus untuk peredaran darah, dan dia juga akan memberi kebaikan pada belakang dan back pain kita. Kalau bagi orang yang ada back pain, dia akan mengurangkan rasa sakit back pain dia. Dia akan mengurangkan rasa back pain dia, tuan. Okey, cara dia senaman dia mudah je saja, tuan. Kita just angkat badan kita, melengkukkan badan kita. Okey, tarik nafas, lepas, turun. Okey, tarik nafas, naikkan badan ke atas. Tarik nafas, tahan, lepas, turun. Okey, ulang pergerakan ni sebanyak 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali, tuan. Sekurang-kurangnya 3 kali. Okey, seterusnya, pergerakan seterusnya adalah dengan melipatkan kita punya badan kita. Macam kita duduk macam ni. Kita just bengkokkan saja badan kita ke hadapan. Bengkokkan ke hadapan. Tarik nafas, tahan, lepas. Tarik nafas, tahan, lepas. Lepas tu kita luruskan badan kita semula. Okey? Begitu juga kita teruskan lagi, buat benda yang sama. Bengkokkan badan kita, bengkokkan badan kita. Lepas tu tarik nafas, tahan, lepas, dan seterusnya kita tegakkan badan kita. Okey, laksanakan benda ini sebanyak 3 kali, tuan-tuan 3 kali. Barulah kita gerakkan badan kita duduk macam ni sebelum barulah kita bangunkan badan kita. Maknanya kita dah gerakkan badan kita dalam cara benda ni, kita dah bangun. Okey, kita baru duduk macam ni. So, ini adalah pergerakan yang terakhir. Okey, pergerakan lagi. Selamat datang Kasman. Okey, ini adalah pergerakan yang terakhir. Tip yang terakhir. Air yang saya kata tadi ni. Air. Okey, cara dia. Ambil sedikit air. Minum. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita komo-komokan dia. Kita kemamkan dia. Kita kemamkan dalam minuman kita, dalam kita punya mulut kita. Lepas tu kita telan. Minuman air macam ni sangat bagus tuan-tuan. Pasal dalam mulut kita ada banyak enzim yang bagus untuk keperluan dalam perut kita, untuk dicernakan dalam perut kita. Jadi kita minum seteguk atau 2 teguk, kita minum. Dan yang seterusnya, selepas dah minum air, okey, jangan lupa kita ambil madu 1000 kasih, 1 sudu madu 1000 kasih. Ini apa yang saya amalkan, tuan-tuan apa yang saya amalkan ketika bangun tidur. Ambil sedikit saja, tak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mintakan doa kita set dalam minda kita yang kita dah sihat, kita dah sejahtera, kita sihat. Allah Taala telah berikan kita kesihatan yang sangat baik dan powerful. Mesti set dalam minda kita. Okey, dalam set minda kita dah set minda kita. So kita ambil madu, terus kita minum kita, tuan Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan, ini adalah 3 tip yang perlu kita laksanakan. Yang saya telah beritahu awal tadi. Jangan lupa laksanakan. Esok juga tuan-tuan kena laksanakan. Pasal apa yang tip yang saya bagi ni sangat-sangat baik. Tuan laksanakan, dia ada proses yang bila tuan laksanakan dalam sebulan, insya-Allah tuan akan nampakkan kesan dia dan impak yang sangat baik. Okey, jangan lupa amalkan madu 1000 kasih dengan cara kaedah yang betul. Madu ori madu kita, madu 1000 kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Kita akan beri tip-tip bagaimana untuk menjaga kesihatan yang sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Okey tuan-tuan, jumpa lagi tuan-tuan. Kasman, terima kasih. Sama live dengan kita. Jumpa lagi.